This fellow takes advantage of people, he is disloyal, he is contemptful, and he manipulates everyone he runs into. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? It's me Afwan here and this is Babel Studio. Pada tahun 1974 sehingga tahun 1991, Wichita, Kansas, Amerika telah digegarkan dengan siri pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Total up sepanjang 17 tahun tu ada lebih kurang 10 pembunuhan yang telah berlaku dekat bandar tu. Dan kesemua pembunuhan ni dipercayai dilakukan oleh orang yang sama, which is pembunuhnya adalah BTK. Mangsa pertama BTK ni adalah pasangan suami isteri dengan dua orang anak diorang yang dikenali sebagai Otero family. Semua benda ni terjadi pada tahun 1974. Kesemua mangsa dijumpai dalam keadaan meniarap, lepas tu tangan dan kaki diorang diikat. Kepala diorang dibungkus dengan plastik dan ada tali yang jerut leher mangsa. Anak bongsu kepada family Otero ni je yang dijumpai dalam keadaan tergantung dekat shilling. Yang lain macam yang aku cakap tadi. Polis yang sasat kes ni cakap kes pembunuhan ni adalah kes pembunuhan yang terancang sebab pembunuhan ini sangat-sangat rapi sampai polis pun susah nak jumpa bukti yang membolehkan pihak polis ni cari siapa suspek yang buat kerja-kerja gila ni. Pada akhir tahun 1974, salah satu daripada stesen TV lokal dekat Wichita, Kansas tu dapat call dari seorang lelaki dan lelaki tu dipercayai sebagai BTK. BTK dia bagi tahu dekat polis, sekarang ni polis buat kerja yang sangat sia-sia. Tak ada satu pun usaha polis yang boleh lead polis kepada pembunuh yang sebenar. Maksudnya polis berada dekat jalur yang salah. BTK juga bagi tahu dekat pihak polis, kalau pihak polis nak tahu siapa dia, polis kena pergi dekat satu public library dekat Kansas dan cari buku yang bertajuk, aku tak tahu tajuk buku tu apa, tapi buku tu berkenaan tentang engineering. Dalam buku tu ada nota yang describe macam mana Otero family ni dibunuh secara detail guys. Polis cakap benda ni bukan prank. Detail yang diceritakan dekat dalam surat tu sama dengan bukti yang polis collect dekat tempat kejadian. And polis cakap cuma pembunuh saja yang mampu bagi detail yang sedetail macam tu. Pada awal tahun 1978, BTK hantar satu lagi surat dekat stesen TV KAKE. Senang cerita kita panggil KAKE. Dia mengaku bertanggungjawab melakukan 3 lagi pembunuhan sekitar tahun 1974 sampai 1978. Ini tak termasuk dengan Otero family tu. Dalam surat ni, first time pembunuh tu pakai nama BTK yang membawa maksud bind, torture, killing. Bind, torture, killing ni lah yang jadi simbolik kepada cara pembunuhan BTK ni. Dia akan ikat mangsa, kemudian dia akan torture mangsa dia sebelum dia bunuh mangsa-mangsa dia. Masa ni juga BTK menuntut perhatian kepada kesemua pihak media atas semua liputan kes jenayah yang dia dah lakukan, dan semua ni memaksa pihak polis untuk buat satu pengumuman yang mengejutkan pada warga Wichita yang sekarang ni kita tengah dealing dengan satu pembunuh bersiri dekat kawasan perumahan kita, dekat bandar kita, tapi kami pihak polis pada masa tu tak dapat cari dan tangkap siapa pembunuh tu. Warga Wichita yang dengar pengumuman ni jadi panik, diorang jadi takut, diorang jadi risau dengan keselamatan diorang. Bandar yang dulunya aman bertukar menjadi bandar yang sangat-sangat mengerikan sekarang. Semua orang takut kalau diorang ni akan jadi the next victim kepada BTK. Tapi polis je tak boleh nak buat apa-apa. Polis blank gila-gila masa ni sebab bukti tak cukup nak lead polis pada pembunuh bersiri tu. BTK ni bukan 2 kali je dia buat kontak dengan polis. Banyak kali guys. Sampaikan BTK ni pernah bagi satu envelope dekat pihak polis yang isinya adalah detail nama-nama mangsa yang dibunuh. Siap dengan lukisan mangsa-mangsa yang dia bunuh lagi. Detail dia bagi. Polis pun masa ni sangat-sangat risau dan juga takut dengan BTK ni. Kalau mangsa seterusnya adalah di kalangan ahli keluarga diorang sendiri.
Korang bayangkan, BTK ni dia dah bunuh orang, lepas tu dia hantar bukti pembunuhan dekat polis, tapi tak ada satu pun bukti yang polis boleh pakai untuk tahu siapa dia BTK. Sebab kesemua bukti tu just pengakuan pembunuhan yang telah dilakukan oleh BTK. Yang lebih menyukarkan pihak polis adalah kesemua mangsa yang dibunuh oleh BTK ni tak ada kaitan langsung di antara satu sama lain. Sama ada diorang ni family ke, sama ada diorang ni kawan-kawan ke, tak ada langsung. Tapi dekat sini polis dapat detect satu benda. Kesemua mangsa BTK ni adalah seorang wanita, dan polis pun cakap berkemungkinan motif pembunuhan tu disebabkan oleh keinginan seks yang terlampau. Itu yang pertama. Yang kedua, kesemua surat yang dihantar oleh BTK bukan surat original. Maksud dia, surat original tu dia tulis, dia simpan, lepas tu dia copy, yang copy tu dia hantar dekat pihak polis. Apa yang polis dekat Wichita ni buat? Polis pergi cek satu demi satu mission photostat dekat bandar Wichita tu, sebab nak tengok yang mana satu sama dengan fotokopi yang polis dapat tu. Benda ni kalau kita dengar macam tak masuk akal, kenapa polis nak buat benda macam ni? Tapi ada hasil guys. Akhirnya polis dapat tahu juga mission photostat yang digunakan oleh BTK tu ada dekat Wichita University. Tapi masalah dia, ada ribuan orang yang boleh akses dekat mission photostat tu. And again, polis blank. 1 Februari 1991, polis jumpa mayat seorang wanita bernama Dolores E. Davis dekat North Meridian Street, Park City, dan pembunuhan ni dikaitkan dengan BTK. Lepas pembunuhan Dolores ni, tak ada satu pun pembunuhan yang dikaitkan dengan nama BTK dekat Wichita lagi. Pembunuhan Dolores ni adalah pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh BTK. Lepas tahun 1991, pihak polis masih lagi menjalankan siasatan, tapi satu bukti yang kukuh pun polis tak ada untuk tangkap BTK. Masa ni, BTK seolah-olah hilang daripada muka bumi. Tak ada surat yang dihantar kepada pihak polis, tak ada kes pembunuhan yang sama macam mana cara BTK dibunuh orang. Senyap, tak ada cerita, aman pada masa tu. Masa ni, FBI dah masuk campur dalam urusan siasatan, dan FBI cakap BTK ni adalah seorang pembunuh bersiri. Dia ni bijak, dia detail punya orang, dan yang paling penting, dia ni sangat gila-gilakan perhatian. Sebab tu dia hantar everything, dia punya evidence pembunuhan dekat polis dan juga media. Tanpa BTK sedar, gilakan perhatian ni lah yang akan menjadi kelemahan terbesar dia dan end up boleh kantoikan dia. Polis dan FBI teruskan siasatan, tapi makin hari kisah BTK ni makin ditelan masa, sehingga kan ramai orang dekat Wichita pada masa tu dah lupa adanya kisah pembunuh bersiri yang bernama BTK wujud dekat Wichita. Korang ingat cerita ni dah habis ke guys? Korang mesti nak tahu ending cerita ni kan? Part 2, InsyaAllah dalam masa terdekat aku akan upload untuk korang. Korang tunggu je. Next episode aku akan cerita dekat korang siapa BTK, dan yang paling penting, macam mana BTK ni kantoi dengan pihak berkuasa. So setakat ni dulu, kita gantungkan cerita ni. Until next time, Assalamualaikum. See you soon.